And in Patani, they have a famous university, a very popular university called Prince Songkla University. But I've heard some of the locals saying that in the very near future, it's going to be known as PSU. It's going to be known as Patani State University, you know. Yeah, so I wanted to interview the head of Malay Studies at the university. And he was willing to be interviewed, but he said in exchange for his interview, I had to give a lecture to his Malay Studies students, right, who are majoring in Malay Studies. And of course, you know, me being, I enjoy being the center of attention, giving a lecture would be great. So I agreed. And anyway, in Kuala Lumpur, I am a lecturer, you know, I lecture at HELP University College and I teach Mass Communication and Media Studies. So I was more than happy to do it. Saya berada di Patani untuk membuat sebuah dokumentari tentang kehidupan di Patani. Betul lah? Sini memang objektif kan? Dua belah pihak pun dia bagi cerita. Lebih bebas kan? Lebih bebas kan? Di Malaysia, sebenarnya sepatutnya media ni bebas. Sebenarnya hubungan orang Melayu di selatan Thailand dengan hubungan orang Melayu di Malaysia tu sebenarnya agaknya erat semenjak zaman dulu lagi. Contoh, zaman Langkah Suka, contohlah jauh lah 1000 tahun dulu. Langkah Suka tu mengikut ada bukti daripada negara Kertagama katakan Langkah Suka di bawah Majapahit. Itu agak lama. Yang lebih-lebih lagi pada masa sekarang, hubungan orang Melayu selatan Thailand, khusus petani lah, dengan Kelantan tu agaknya rapat sekali. Orang Kelantan, dinasti Kelantan adalah dinasti berasal daripada petani. Begitu juga dinasti terakhir bagi petani adalah dinasti Kelantan. Now, when I was lecturing to the students, most of the students, yeah, they're all Malay Studies majors, and they can all speak Malay. But I think I could sense like they were a little bit intimidated with me because when it was time for them to interact with me, to ask questions and all that, maybe because they are more conversant in Thai, they didn't want to ask me in Malay, you know. And even if they do speak Malay, which they do, they mainly spoke the Patani or Kelantanese dialect. So maybe it's not that often that they get to speak to a Malay guy, you know, like me, in the standard Malay language, you know. So yeah, but it was fun anyway. Tanya saya. Tanya sisi apa? Tanya sisi. Aku rasa bahasa Melayu kan, kan? Gini, sebab yang pertama Melayu seksa, kita kena belajar bahasa Melayu juga. Tak apa. อยากรู้ว่าคนที่ทัศนคติของเขาที่มองภาคใต้ค่ะสถานการณ์ของเขาที่มองเราเป็นยังไง Waktu dia tanya bagaimana pandangnya dia ataupun masyarakat Malaysia secara umum. Masyarakat Malaysia secara umum pandangnya terhadap keadaan tidak stabil di selatan Thailand. Oh, pandangan mereka lah. Umum lah, maknanya sebagai mewakili masyarakat umum lah. Sebab saya UM, apa balik tu ketang. Dia datang, jaga-jaga nanti ada. Saya takut. Lepas tu, saya sebagai orang tempatan, saya takut. Apa lagi orang-orang asing? Itu betul. Saya secara memang betul, saya takut. Kan? Mak saya kan dia kata, pergi tu jaga-jaga. Kan? Tengok kiri kanan. Kalau ada orang muka jahat, lari. Kan? Takut. Kan? Sampai sempadan tu saya dah takut dah. Kan? Tapi saya fikir sepadan mana? Dekat Tabai. Tabai. Dekat Tabai kan. Mana sana pun sudah terkenal dengan Tabai kan. Tapi kan sebab macam saya kata tadi lah, pengaruh media lah kan. Apa yang kita tengok kat TV kita percaya 100% macam tu. Ada satu keluarga katanya ayahnya berasal daripada Kelantan. Tapi sekarang sudah apa itu? Sudah putus. Sudah putus. Dia rasa macam apa? Kesal. Sepatutnya semasa ayahnya masih ada kan, dapat apa mengeratkan lagi hubungan. Itu masih banyak. Banyak orang macam ni. Sebab gini, sebab zaman dulu kita mesti akui bahawa zaman dulu, katalah zaman Perang Dunia, orang Kelantan tu miskin. Di sini lebih lumayan, lebih makmur. Jadi orang sana datang sini kerja. Tapi sebalik, sekarang orang sini pula pergi apa itu? Tom Jam lah, apa saja. Itu ada. Apa yang
suka di sini? Apa yang saya suka? Nasi kerabu. Saya suka nasi kerabu kat sini. Saya suka dengan semangat penduduk kat sini, orang tempatan lah. Kan? Semangat mereka nak teruskan kehidupan seperti biasa. Mereka tak kisah. Saya semalam saya ada makan tengah hari dekat satu kedai ni lah, dekat bandar. Makcik tu cakap kat saya, sekarang orang dah tak datang sini, tempat ni dah tak ramai, kan? Tapi kenapa nak peduli semua tu, dia kata, kan? Dia kata, alah, kalau nak mati mana-mana boleh mati, kan? Kita kena jalankan kehidupan kita, kita kena bahagia. Saya suka semangat tu lah. Semangat orang kat sini, dia semangat macam tu. Itu yang buat saya suka lah. Dia gini, orang sini segi identiti mereka tu masih menganggap mereka tu identiti Melayu. Tapi kewarganegaraan mereka sudah mereka sebahagian daripada warga negara Thailand lah. Dia bangga lah sebagai sebagai bangsa ni. Tapi nak kata bangga tu memanglah bangga lah data sebagai warga negara Thailand. Tapi kalau tanya di antara Thailand dengan Malaysia, mereka lebih yakin, katalah kita tanya soalan, jika di Malaysia ada satu pekerjaan dengan di Thailand ada satu pekerjaan, di mana mereka nak pilih? Majoriti tu nak lebih kepada Malaysia lah. Sebab kemungkinan dan setengah-setengah pada pelajar pun dia sudah pergi kan, pergi tengok macam mana pembangunan segi ekonomi, segi pendidikan. Jadi agaknya beza lah. Segi kalau kita nak banding segi kualiti di sini dengan sana tu, agaknya susah dikit. Contoh jurusan bahasa Melayu di sini, kadang-kadang tu soalan tu kami ambil SPM sana. Tak dapat ambil yang lebih tinggi. Sebab kalau ambil lebih tinggi memang pening. Lepas tu ISA, selepas ni kita kena belajar. Sebab kita legal system kan. Legal sistem Nusantara, ISA tu wajib bagi kita belajar. Lepas tu soalan apabila peperiksaan tu memang ada. Apakah ISA? Belajar. Peperiksaan luar. Yang ISA, Internal Security Act, Korobo Common Complaint. Lepas tu selepas ni kita kena belajar. Sebenarnya ISA ni kalau secara jelas kan, secara ni ISA ni sebenarnya bukan dulu zaman British menjajah Malaysia. Undang-undang ni untuk membanteras komunisme. So dia nak tangkap orang komunis ni, dia guna ISA ni. Tetapi sampai sekarang Malaysia masih menggunakan ISA ni. Wow.